Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ayahanda Tun Mahathir Muhammad, Perdana Menteri keempat dan ketujuh Pengurusi Parti Perjuangan Tanah Air, dan Bonda Tun Dr. Siti Hasmah Haji Muhammad Ali. Yang semati sahabat saya Datuk Wira Mazuki Yahya, Timbalan Presiden Parti, dan Datuk Wira Amiruddin Hamzah, Sekutu Agung. Yang saya hormati rakan seperjuangan kita Yang Berhormat Khalid Samad daripada Parti Amanah. Terima kasih kerana bersama kita pada malam ini bekas Menteri Wilayah. Yang saya hormati tetamu-tetamu kita, saudara saya Hasan daripada Perkasa, saudara Dr. Nizam Ashar, dan tentunya Ketua Wilayah Persekutuan Datuk Khairuddin Abu Hassan. Kepimpinan parti, tetapi yang paling kami raikan tentulah seluruh warga Kampung Baru dan Kampung Sungai Baru. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala pada malam yang cuacanya begitu elok sekali. Kita dapat berhimpun dekat dengan pintasan ataupun link Saloma yang warnanya seolah-olah meraihkan Hari Merdeka yang menjelang tiba tak lama lagi. Kita dapat berhimpun kerana ada perasaan terdesak, rasa cemas apabila kita lihat satu persatu kawasan-kawasan kampung Melayu di dalam bandar. Kali ini termasuklah di Kampung Sungai Baru khususnya, terlepas daripada genggaman masyarakat Melayu. Dan ini suatu perkara yang kita tidak boleh relakan, dan seharusnya kita berjuang mati-matian untuk mempertahankan. Tuan-tuan dan puan, saya nak mengimbau kembali kepada sejarah sedikit. Setakat yang saya baca bukan yang saya alami seperti mana Ayahanda Tun. Kalau kita tahu, bila kita ada sebuah kerajaan dalam negara, di mana sekalipun tanggungjawab kerajaan itu selain untuk membangunkan negaranya adalah untuk mensejahterakan rakyatnya. Bila kita lihat ada jurang perbezaan yang begitu luas di kalangan rakyat itu sendiri, menjadi tanggungjawab dan peranan kerajaan itu untuk merapatkan jurang. Tambah lagi seperti mana yang berlaku di Tanah Melayu, apabila jurang perbezaan yang saya maksudkan itu ada kaitannya dengan kaum etnik di dalam negara kita. Ini satu keadaan yang seolah-olah bom jangka menunggu untuk meletup. Dan seperti mana yang kita tahu, tarikh tragedi yang tak dapat kita lupa, 13 Mei tahun 1969. Termasuklah di Kampung Baru ini satu kejadian tumpah darah, tuan-tuan dan puan, yang tak kita lupa, tetapi kita belajar daripada pengalaman itu supaya ini tidak diulangi sampai ke hari ini. Apa caranya? Caranya ialah untuk betul-betul kaji apa punca masalah yang boleh menimbulkan keadaan pertumpahan darah pada tahun 69. Akhirnya Allahyarham Tun Abdul Razak mengubah satu dasar baru bernama dasar ekonomi baru, bertujuan tak lain tak bukan untuk
menangani masalah jurang perbezaan ini supaya dapat merapatkan, supaya tidak ada kaitan lagi dengan kaum etnik, dan juga untuk membasmi kemiskinan. Tuan-tuan dan puan, dalam soal kemiskinan saja, kalau dulu-dulu 60-an ni, kadar kemiskinan boleh mencecah sampai 70%, tuan-tuan dan puan, yang miskin Kedah hari ini sudah turun sampai hanya 3% saja. Ini kejayaan dasar ekonomi baru. Walaupun itu, dasar itu tidak bertujuan untuk bersifat seolah-olah Robin Hood. Tuan-tuan, tahu cerita Robin Hood? Tahu. Cerita Robin Hood ini seorang yang bergelar wira. Robin Hood curi daripada orang kaya bagi kepada orang miskin. Dasar ekonomi baru tidak bersifat gitu. Tidak pernah diipi itu. Rampas hak daripada kaum etnik yang lain untuk memberi kepada orang Melayu. Betul tidak? Betul. Kerajaan Melayu ketika itu dengan dasar-dasar yang ikhlas mau menangani masalah yang kita hadapi, mentadbir negara kita ini dengan begitu adil dan saksama, supaya dapat mengurangkan perbezaan-perbezaan itu. Pada hari ini, pada malam ini, tuan-tuan dan puan, kita berada di Sungai Baru ini berdepan dengan bangunan ataupun menara pencakar langit KLCC depan mata kita. Betul tidak? Betul. Siapa bina menara itu, tuan-tuan? Kalau tidak, zaman Tun Mahathir Mohamad. Dalam Kuala Lumpur, yang Melayu tidak lagi pegang banyak tanah. Itu sajalah menara berkembar yang menjadi ikon kepada negara Malaysia kita, dikenali seantero dunia, tuan-tuan dan puan, kerana Tun. Itu jugalah simbolnya bahawa kepimpinan Melayu bersikap adil dalam sebuah negara, dalam bandar raya besar Kuala Lumpur ini, yang tanahnya tidak lagi banyak dimiliki oleh orang Melayu, tetapi kita membina menara Kuala Lumpur itu dengan tujuan untuk memakmurkan seluruh negara. Saya nampak bila setiap kali saya lihat dua menara itu, yang belah kiri saya kata Malaysia, yang belah kanan saya kata boleh. Malaysia boleh, tuan-tuan. Itulah bukti bahawa kita sebenarnya boleh. Betul tidak, tuan? Pada hari ini kita nak tanya, adakah kerajaan yang tuan-tuan dan puan-puan pilih itu ataupun tidak pilih sebenarnya? Dia tertubuh sangat pintu belakang. Kerajaan yang ada pada hari ini, adakah ia juga membela nasib rakyat sebenar-benar? Kita nak sebuah kerajaan yang juga memberi tumpuan kepada usaha untuk memakmurkan negara, tetapi pada waktu yang sama menjaga nasib setiap kaum, khususnya kaum majoriti, iaitu Melayu. Betul tidak? Oleh sebab itu saya rasa terkejut menerima maklumat daripada rakan-rakan daripada kampus Sungai Baru ini berkenaan dengan masalah yang mereka hadapi di sini. Saya terkejut sebab saya pernah menjadi Menteri Besar Negeri Utara Kedah. Maka saya juga faham sedikit sebanyak soal tanah, tuan-tuan dan puan. Amalan kami di Kedah, kalaulah terpaksa nak ambil tanah pun untuk tujuan awam, masuk Seksyen 4, beri peluang kepada rakyat tak kurang setahun. Kalau perlu tambah lagi setahun jadi 2 tahun untuk kita buat libat urus, untuk mendapat pandangan penduduk
di kawasan yang nak diambil tanah sebelum kita buat pengambilan. Kalau dah betul-betul setuju selepas tahun kedua, barulah kita berani nak pindah ke Seksyen 8, tuan-tuan. Tuan-tuan faham kot Seksyen 4, Seksyen 8. Tak pernah saya dengar, tuan-tuan dan puan, antara Seksyen 4 dengan Seksyen 8 3 hari seperti mana yang berlaku di kampung Sungai Baru. Tak pernah saya dengar bahawa pengambilan tanah boleh dibuat dengan begitu cepat sekali, seolah-olah ada tangan-tangan gaib yang bertujuan tak lain tak bukan hanyalah untuk kepentingan mereka sendiri sahaja. Tidak langsung diberi peluang untuk masyarakat kampung Sungai Baru ini untuk menyuarakan, bukan setakat pandangan, tetapi untuk membela hak yang ada pada mereka sebenarnya. Tadi Tuan Haji Samsuri pesan, ingatkan kita, kalau di MAS itu, Kampung Baru, ada enactment, tuan-tuan. Ini bukan main-main. Ada enactment yang khusus, maka tak boleh sentuh tanpa persetujuan tuan punya pemilik tanah-tanah itu. Maka di Kampung Sungai Baru ini, saya mendesak kerajaan yang ada pada hari ini, tarik-tariklah niat untuk membuat pengambilan di tanah Kampung Sungai Baru. Tidakkah boleh untuk membangunkan kawasan ini tanpa mengabaikan hak dan kepentingan penduduk di dalam Kampung Sungai Baru. Berapa banyak lagi bangunan besar-besar pencakar langit di mana yang ada di keliling ini yang nak dibuat. Tidak ada lagi tanah yang macam ada di sini, Sungai Baru dan Kampung Baru. Betul tidak? Kalau dah ini saja yang dah ada, dan kita faham bahawa tidak molek kalaulah sebuah bandaraya itu hanya dikaitkan dengan hanya satu kaum saja, tuan. Biarlah dalam disebut-sebut keluarga Malaysia itu, jagalah masyarakat Melayu dalam bandaraya Kuala Lumpur. Jadi saya menyeru tuan-tuan dan puan, kita nak Pak Menteri yang guna kuasanya untuk membela nasib rakyat dan tidak hanya menggunakan rakyat untuk merebut kuasa. Kita nak Pak Menteri yang mengutamakan RM, bukan ringgit Malaysia, tuan, tetapi rakyat Malaysia. Kita nak Pak Menteri yang tidak lagi berdarah-darah, tetapi memberi tumpuan kepada masalah yang ada. Gunalah cetek pandai yang ada di sekeliling itu, fikir-fikirkanlah macam mana nak buat. Kalau nak tanya saja kepada masyarakat di Kampung Sungai Baru dan Kampung Baru ini, mereka pun tahu macam mana nak selesaikan masalah yang ada di sini. Betul tidak? Janganlah sewenang-wenangnya buat naya kepada penduduk di sini. Saya tak mahu sesiapa salah tafsir, salah faham. Kononnya kita ini membuat kenyataan yang bersifat perkauman. Ini bukan soal kaum, tuan-tuan. Kerana seperti mana rakan-rakan yang cakap sebelum ini menekankan, kerana kalau tidak, kerana kepimpinan Melayu sendiri, tak akan terjadi masalah yang Melayu sendiri hadapi pada hari ini. Jadi kita nak pentadbiran yang Melayu, tetapi biarlah Melayu yang baik-baik, yang ikhlas berjuang untuk masyarakat keseluruhan. Takkan tak ada. Ramai lagi, tuan-tuan. Tuan-tuan perempuan yang ada sini pun saya ingat layak, cukup layak
untuk mengambil alih daripada pemimpin-pemimpin yang menggunakan kuasa untuk kepentingan pribadi. Kita dah tak mahu macam itu, tuan-tuan dan puan. Takkanlah tak ada pemimpin yang nak jaga nasib kita ini yang bukan dari kalangan kleptokrat, penyamun, penyalak, tuan-tuan dan puan. Takkan tak ada orang Melayu yang boleh jadi pemimpin yang ikhlas berjuang untuk nasib rakyat. Ramai lagi. Kenapa yang kumpulan itu juga yang kita kena bagi? Jadi saya harap tuan-tuan dan puan, biarlah pengalaman kita di sini jadi iktibar kepada kita semua. Masuk saja gelar raya umum nanti. Saya harap tuan-tuan dan puan akan buat keputusan yang tepat. Pilihlah pemimpin-pemimpin Melayu yang bersih, cekap dan amanah, yang berjuang mati-matian untuk rakyat, yang bertekad dan berbaiat kepada tuan-tuan dan puan. Kami tidak akan menghampakan harapan tuan-tuan dan puan. Kami berjanji dengan nama Allah bahawa kami akan menjaga tuan-tuan dan puan sebaik-baik. Jadi tuan-tuan dan puan, saya tak maulah nak bercakap panjang lagi sebenarnya. Nak mengajak tuan-tuan dan puan beri tepukan gemuruh untuk mendengar amanat daripada Yang Berhormat Tun Dr. Mahathir bin Mohamad.